jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu siri kuliah bulanan ini mungkin yang terakhir bulan ini sebelum kita menyambut Ramadan. Hari ini sudah 7 Sya'ban 1444 Hijri, tinggal lebih kurang 23 hari untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usia kita, memberi kekuatan, kesehatan kepada diri kita, memanjangkan umur kita untuk kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala menyediakan suatu bentuk rahmat, nikmat yang besar, iaitulah nikmat al-afuun. Al-afuun ini tidak ada dalam bulan-bulan yang lain, kecuali Allah Ta'ala sediakan khusus untuk bulan Ramadan. Sebab itu dalam bulan Ramadan tu kita dituntut membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna. Wahai Tuhan yang maha pengampun. Allahumma innaka afuun, wahai Tuhan yang maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau suka memberi pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunlah aku. Habis itu yang kita duk mohon taubat dalam setiap hari, setiap solat itu maghfirah. Maghfirah ini setiap masa. Tapi afuun Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan. Apa beza afuun dengan maghfirah? Maghfirah asal daripada perkataan mighfar. Mighfar ni benda ni. Mighfar artinya penutup. Penutup. Ayat ada tak dalam cawan ni? Ada tak? Ada. Tapi dia tertutup. Dosa ada tak pada hamba? Ada, tapi dia tertutup. Tertutup dalam makna kata orang tak tahu dosa kita. Orang tak tahu. Kita buat dosa, orang tak tahu. Itu artinya maghfirah. Kalau afuun ayat tak ada dalam ni. Dia minum habis. Dia minum habis tak ada yang ni. Itu arti afuun. Boleh faham Tuan Ibrahim? Jelas? Boleh ya? Boleh faham Haji Jo? Beza di antara maghfirah dengan afuun. Afuun, kita buat dosa, Allah Ta'ala padamkan. Ambil roba, tahu roba?
Pak hantar roba, Pak. Ambil roba pemadam tu lah, orang Kedah panggil roba. Raba. Raba tu orang putih sangat. Kalau raba tu lain pula. Raba tu lain bang. Kalau roba ni ambil pemadam tu, padam. Itu afun, padam. Tak ada catatan kesalahan atau dosa dalam buku suratan amal kita, dipadam. Itu afun. Bila Allah Ta'ala bagi afun? Bulan Ramadan. Hak berlain-lain ini dia Allah Ta'ala kurniakan maghfirah. Allah Ta'ala tutupkan dosa yang kita buat. Kita banyak dosa tapi orang tak tahu semua dosa kita. Kalaulah dosa itu umpama kentut ataupun umpama musangking, kan? Musangking tak apalah, bau sedap kan? Umpama bangkai. Lagi banyak dosa, lagi kuat bau busuk dah. Kan? Sekarang ni dosa kita buat, orang tak tahu. Bau pun tidak, nampak pun tidak. Kan? Tapi kalaulah Allah Ta'ala jadikan dosa itu umpama bau kentut, malu kita nak jumpa dengan orang. Malu saya nak kuliah di hadapan tuan-tuan ni kalau tuan-tuan tahu dosa saya. Kan, Tok Imam pun tak jadi Tok Imam lah. Kan, baca sedap pun tak guna, dosa banyak. Itulah mighfar, artinya Allah Ta'ala tutupkan dosa kita. Allah Ta'ala tutupkan dosa kita. Allah Ta'ala lindungkan dosa kita. Itu kita astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu kita minta Allah Ta'ala tutupkan kita. Tutup ni banyak makna lah. Sama ada daripada dalam keluar tak boleh, ataupun daripada luar masuk tak boleh. Dan kita minta Allah Ta'ala tutupkan keaiban kita, Allah Ta'ala tutupkan dosa kita. Dan Allah Ta'ala tidak dedahkan dosa-dosa yang kita lakukan. Itu beza afuun dengan mighfar, dengan istighfar. Hadis pada malam ini, ada 2 hadis pada malam ini kalau sempat kita baca, berkenaan dengan dosa telinga, dan yang kedua tentang dosa lidah yang boleh menyebabkan masuk ke dalam api neraka. Semua orang ada telinga semua orang ada lidah sini. Siapa yang tak ada lidah? Semua orang ada lidah. Kenapa Allah Ta'ala jadikan telinga 2 dan menjadikan mulut 1? Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan mulut 2? Faham ni? Kan? 1 mulut untuk bercakap, 1 mulut untuk makan. Sambil makan sambil bercakap. Kiri kanan anda kan? Ni telinga ada 2. Kan? Capang pula tu telinga. Kan? Ada hikmah Allah Ta'ala jadikan kita telinga 2, mulut 1. Makna kata para alim ulama kata, kena mendengar banyak, jangan duk cakap banyak. Dengar dulu kan, dengar. Banyak mendengar. Tanya pendapat orang ni, dengar pendapat orang ni, dengar pendapat orang ni, selidik dulu apa semua. Cakap ni bila perlu saja, bila perlu kita bercakap. Sebab tu ada hadis kata, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw la yasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia cakap kurang ataupun
diam itu lebih baik. Diamlah lebih baik. Kalau kita tak ada benda yang bermanfaat untuk kita bercakap, maka diam itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Itu lidah. Telinga, ada perkara-perkara yang Nabi larang supaya kita tidak tergolong di kalangan orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka dengan sebab telinga kita. Kita tengok hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tabrani. Man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun subba fi uzunaihi al-anuku yaumal qiyamah. Barang sesiapa yang mendengar perbualan satu golongan sedangkan mereka membenci akan yang demikian, maka akan dituangkan pada kedua telinga orang itu cairan timah yang panas di hari kiamat kelak. Orang yang suka mendengar perbualan satu golongan, sedangkan golongan tersebut tak suka orang mendengar perbualan mereka, maka di hari akhirat kelak Allah Ta'ala akan menuangkan cairan timah yang panas ke dalam kedua-dua telinga orang tersebut. Kesalahan dia apa dia? Kesalahan dia suka mendengar. Menggunakan telinga dia, suka mendengar perbualan-perbualan, berita-berita sesuatu golongan, sedangkan golongan tersebut tak suka orang mendengar berita-berita ataupun perbualan-perbualan mereka. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita mendengar hadis ini, sudah pasti kita takut dan akan merasa gerun, bimbang akan telinga kita akan dituang dengan cairan timah yang panas ke dalam lubang telinga kita. Apa maksud daripada hadis ini? Yang pertama, jika ada orang yang sedang berbual, tiba-tiba ada orang lain cuba memasang telinga kerana sibuk ambil tahu ataupun orang kata menjaga tepi kain orang, sedangkan perbuatan itu dibenci oleh orang tersebut. Jika orang itu mengetahui perbualannya, diketahui ataupun didengar oleh seseorang, maka perbuatan tersebut termasuklah dalam kesalahan orang yang suka mencuri dengar. Termasuklah orang yang pada hari ini kecanggihan teknologi, orang boleh pasang alat di dalam telefon kita ataupun memintas perbualan telefon kita semata-mata nak mengetahui apakah rahsia orang itu bercakap. Itu termasuk dalam hadis yang kita baca ini. Tetapi terkecuali bagi kes-kes jenayah. Macam ada pihak keselamatan, pihak polis umpamanya, mereka ada kecanggihan-kecanggihan teknologi itu atas siasatan, atas keperluan, maka itu dibenarkan, dibolehkan. Yang kedua, termasuk dalam hadis ini juga, jika seseorang itu suka mendengar cerita-cerita keaiban orang lain serta mencari-cari kesalahan orang dengan mengorek rahsia, sedangkan jika mereka tahu, tentunya mereka akan menjadi marah. Ini termasuk dalam hadis yang Nabi sebut, orang yang suka mendengar berita ataupun perbualan oleh orang lain dan mereka akan dihukum. Suka mendengar cerita aib orang dan mencari-cari pula kesalahan orang, berusaha nak cari kesalahan ataupun nak mendengar rahsia orang dengan tujuan nak mengaibkan seseorang tersebut.
maka ini termasuk ataupun tergolong di kalangan orang-orang yang suka mencari, mendengar, menggunakan telinganya untuk mendengar perbualan ataupun aib orang lain. Yang ketiga, Imam Al-Manawi ada menukilkan dari kata-kata ulama yang lain bahawa tidak termasuk dalam maksud hadis yang dibacakan ini jika seseorang itu mengintip untuk mendengar perbualan satu golongan yang jahat atau yang berniat jahat bagi mencegah perbuatan mereka yang ingin dilakukan. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh pihak polis jika telah mendapat maklumat yang dipercayai tentang rancangan jahat suatu kumpulan. Ini juga termasuk yang saya sebutkan tadilah. Ini termasuk mak dan bapa kan, ngintip anak, dengar perbualan anak dalam bilik, sembang telefon kayut apa lama sangat kan. Biasa mak dan ayah dia pergi ngintip. Kalau termasuk kesalahan itu, mak dan ayah tak boleh nak kawal anak-anak. Itu dinisbahkan kepada pihak berkuasa yang menggunakan segala kecanggihan teknologi untuk mengintip kesalahan-kesalahan ataupun niat-niat jahat yang dirancang ataupun dilakukan oleh para penjenayah ataupun orang-orang yang tidak berintegriti. Yang keempat, tidak termasuk dalam hadis ini jika seseorang yang ingin mendengar perbualan orang lain tetapi orang tersebut tidak marah jika ingin berkongsi sama mendengarnya. Jadi tak termasuk kalau seseorang tu dia sibuk nak dengar orang cakap tapi orang tu tak marah kalau dia tahu. Jadi tak termasuk dalam hadis yang ditegah. Perbuatan memasang telinga untuk mendengar perbualan orang lain tak termasuk kalau orang itu dia tak marah. Bahkan dia izinkan. Itu tak jadi masalah lah. Dalam Islam ini Allah Ta'ala jadikan satu agama yang menjaga kehormatan seseorang. Bahkan dibincangkan sehinggakan kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan di dalam tempat yang tersembunyi, di dalam tempat yang tertutup, hanya dirinya ataupun kesalahan itu diselindungi oleh khalayak umum, maka bagi diri kita tak perlulah untuk kita nak pergi cari rahsia orang. Tak dituntut untuk mencari rahsia orang, nak korek, nak intai, nak intip, tak sampai ke tahap itu. Kecuali ada yang repot, macam contoh penguatkuasa agama, penguatkuasa Jawi umpamanya. Kan ada orang telefon report kata dia nampak rumah orang ni buat balik pasangan perempuan, buat balik pasangan lelaki masuk dalam rumah. Jadi untuk nak mendapatkan aduan itu, nak mendapatkan kesahihan berita itu, maka dia kena pergi buat siasatan ataupun membuat intipan. Jadi dalam hal ini tidak termasuk ataupun tidak ditegah. Tetapi kalau sengaja duk syak wasangka ataupun mendengar khabar angin yang tidak ada sumber yang sahih, semata-mata duk kalut naik di zaman Khulafa Rasyidin, zaman Umar Al-Khattab. Ada seorang sahabat dia pergi mengintip seorang yang kaki maksiat dalam rumah dia. Dia kaki maksiat buat dia buat maksiat dalam rumah dia. Dan terkenal dengan di kalangan orang dia kaki maksiat. Jadi ada seorang sahabat ini dia naik atas rumah orang tu, naik atas atap, pecah atap tu, jatuh masuk dalam rumah. Bila jatuh masuk dalam rumah, orang dalam rumah tu, tuan rumah tu pergi report kepada Amirul Mukminin.
Jadi orang tu mendapat 3 kesalahan. Dihukumkan orang yang naik atas rumah, runtuh atap rumah, jatuh dalam rumah tu, dia ada 3 kesalahan. Apa dia kesalahan? Kesalahan dia yang pertama, dia masuk ataupun dia naik atas rumah seseorang itu tanpa izin. Yang kedua, dia mengintip. Satu, masuk rumah ataupun naik atas rumah tanpa izin, satu kesalahan. Yang kedua, dia mencuri dengar, itu kesalahan yang kedua. Yang ketiga, dia merosakkan rumah orang tu. Pecah atap tu, merosakkan rumah, jatuh tu, kesalahan yang ketiga. Lalu dihukumkan oleh Amirul Mukminin, walaupun mungkin niat dia tu dia nak cegahkan dan sebagainya, tapi dalam mencegah kesalahan itu, mencegah sesuatu perkara-perkara keji dan mungkar itu, dia berbeza kalau perkara keji dan mungkar itu dilakukan di suatu tempat yang terang, di tempat yang terbuka. Itu kita boleh mencegahnya. Tapi satu kesalahan, satu maksiat itu dilakukan dalam satu tempat yang tertutup, kita tidak dituntut untuk mencari-cari. Faham tak bang? Kita tak dituntut untuk usaha nak mencari apa yang Pak Ngah duk buat dalam rumah dia. Kan? Kecuali ada orang report, ada saksi, ada bukti, itu kita kena ambil tindakan. Tapi Islam melarang tajassus. Tajassus ini artinya usaha. Duduk pergi intip, pergi buka tirai, buka tingkap, nak cari-cari kesalahan orang. Boleh faham tak? Nabi SAW sendiri telah menjadikan orang yang suka mengintip keaiban orang Islam yang lain sama seperti sikap orang munafik yang hanya beriman dengan lidah tetapi tidak pada hatinya. Baginda mengancam golongan ini yang suka mengintip akan keaiban orang lain akan dengan keancaman yang berat di hadapan ramai. Ini semua sebagaimana tersebut dalam hadis yang berikut, di mana sahabat Ibnu Umar menceritakan peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar di masjidnya, lalu baginda berkhutbah dengan suara yang keras. Wahai golongan yang menyatakan Islam dengan lidahnya tetapi masih belum ada iman di dalam hatinya, yakni kaum munafik. Janganlah kamu mengganggu kaum muslimin dan jangan mengintip-ngintip kecacatan mereka. Kerana sesungguhnya sesiapa yang mengintip cacat saudaranya yang muslim, Allah akan mengintip kecacatan dirinya. Dan sesiapa yang Allah mengintip akan kecacatannya, nescaya akan dibongkarkan keburukannya pada orang lain, walau dia bersembunyi dalam kenderaannya. Ini hadis riwayat Tirmizi, mana orang yang suka mengintip keaiban orang lain, ini suatu perbuatan yang Allah tak suka, maka Allah akan mengintip pula keaiban diri dia. Apa maksud Allah mengintip keaiban diri dia? Allah akan mendedahkan keaiban diri dia kepada orang lain. Sebab tu ada satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man satara uyuba akhihi satarallahu yaumal qiyamah. Satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup keaiban saudaranya, nescaya Allah akan menutup keaibannya di hari akhirat kelak. Atas muka bumi ni kita sukalah bercakap. Kan, kita suka bercakap aib orang tu, aib orang ni, orang tu buat gitu, orang ni buat gini, orang tu buat gitu, begitu. Kita suka tulis dalam media sosial, tulis dalam Facebook, cerita. Kan, kita mencerita keaiban orang. Memang orang tu buat salah, buat silap. Kita tak boleh nak menceritakan kesalahan dia kecuali dengan sebab-sebab yang tertentu yang dibenarkan. Menceritakan keaiban seseorang. Bila kita dibenarkan menceritakan keaiban seseorang, ada beberapa tempat yang dibenarkan. Umpamanya dalam kes mahkamah.
seorang suami atau seorang isteri boleh menceritakan keaiban pasangannya kepada hakim dengan tujuan untuk mencari keadilan. Kan? Seorang yang ingin berkahwin, kan, lalu diminta pendapat dengan seseorang yang kenal dengan seorang tersebut akan akhlak diri wanita tersebut ataupun diri lelaki tersebut, maka dibenarkan menceritakan tentang keaiban orang tersebut dengan sekadar keperluan. Contoh kita nak minang seseorang pada seseorang yang kita tak kenal, orang tu, orang perempuan tu kita tak kenal. Jadi kita boleh tanya rakan sepejabat dia, kita boleh tanya kawan rapat dia, kita boleh tanya jiran dia, macam mana pandangan kamu dengan si fulanah binti si fulanah ini macam mana. Jadi kita boleh menceritakan tentang akhlak orang tu sekadar keperluan. Ceritalah dia ni kalau bab semayang tu kurang sikit lah. Cukuplah sekadar tu. Janganlah duk cerita pi dalam sangat. Kan? Jangan duk cerita sampai membongkar apa rahsia yang ada dalam kain bajunya. Itu tak benar, tak dibenarkan. Cerita sekadar orang tu nak tahu saja bagaimana akhlak seseorang tersebut. Maka di ketika itu dibenarkan untuk membuka aib seseorang itu mengikut kadar keperluan. Membuka aib orang yang zalim juga dibenarkan supaya orang berhati-hati dengan kezaliman seseorang tersebut. Jangan ni orang ni zalim, orang ni buat zalim gini, buat zalim gini, dengan niat supaya orang tu tak terkena dengan kezaliman tersebut. Maka itu antara perkara yang dibenarkan untuk membuka aib seseorang tersebut. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man ittala'a fi baiti qaumin bighairi iznihim faqad halla lahum an yafqa'u 'ainahu." Barang sesiapa yang mengintip-ngintip di tengah rumah sesuatu kaum tanpa keizinannya, maka wajarlah bagi mereka untuk mencucuk mata orang tersebut. Ini hadis Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Sekarang ni jangan main-main. Orang pakai kamera sekarang ni. Kan? Ni pihak berkuasa akan memasang kamera di tubuh badan. Polis, apa lagi? JPJ, SPRM. Kan? Bagi tujuan integriti. Pasang kamera di badan. Kan kita dengar PM umum kan? Dengar tak? Tak dengar. Tak dengar bajet 2023. PM umumkan sejumlah peruntukan untuk kementerian dalam negeri. Untuk apa? Untuk membeli kamera pasukan-pasukan keselamatan yang nak pakai. Ada banyak sebab lah pakai itu. Satu, integriti. Yang kedua, keselamatan. Yang ketiga, sebagai bahan bukti. Itu pakai itu. Kata-kata daripada Luqmanul Hakim, "Ya bunayya iza kunta fi salatin fahfaz qalbaka wa iza kunta fi majlisin nasi fahfaz lisanaka wa iza kunta fi buyutin nas fahfaz basaraka." Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ni setengah orang kata nabi, setengah orang kata bukan nabi, dia hanya sekadar hukama yang banyak memberi. Tapi Al-Quran ada menceritakan tentang kisah Luqmanul Hakim dan anak, nasihat dia kepada anaknya. Sebab itu dalam Al-Quran ada surah bernama surah Luqman.
Surah Luqman. Wahai anakku, jika kamu dalam keadaan solat, maka jagalah hatimu. Waktu kita solat, kita kena jaga hati kita. Fokus kita adalah hati kita. Waktu kita solat tu, fokus kita adalah hati kita. Supaya hati kita ni dia tak menerawang, ingat benda macam-macam. Fokus kita adalah kita sedang beribadat kepada Allah. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Ini fokus hati kita untuk mendapat kekhusyukan. Itu pesan Luqmanul Hakim. Dia kata, wahai anakku, kalau kamu sedang solat, maka jagalah hati kamu. Yang pertama. Dan jika kamu sedang berada dalam majlis orang, maka jagalah lidahmu. Kita duduk dalam majlis ramai-ramai dengan orang ni, keramaian, kenduri, kendara, majlis apa saja, kita jaga lidah. Nak bercakap tu, fikir sekejap. Biarlah kita senyap, menjadi pendengar, memberi pandangan apabila diminta memberi pandangan. Kalau tidak diminta memberi pandangan, kita lebih suka berdiam. Baik itu amalan-amalan ataupun sikap orang yang alim ni, dia tidak akan memberi fatwa sehinggalah diminta memberi fatwa. Dia tidak akan memberi nasihat sehinggalah diminta memberi nasihat. Sebab apa? Bimbang, takut tersalah guna lidah. Dan yang ketiga, jika kamu berada di rumah orang, maka jagalah pandanganmu. Itu nasihat Luqmanul Hakim ni bagus ya, untuk kita pesan dekat anak-anak kita. Pesan mat, kalau kamu solat, kamu kena jaga hati. Kalau kamu duduk dalam majlis keramaian orang ramai, kamu kena jaga lidah. Kalau kamu duduk di rumah orang, kamu kena jaga mata. Apa makna duduk di rumah orang kena jaga mata? Tundukkan pandangan. Jangan masuk dalam rumah tu, pergi terpa masuk dalam bilik tu. Tak kena. Ataupun adab kita nak masuk rumah orang ni, sebab tu kita ketuk pintu, bagi salam, kemudian kita alihkan badan kita ke tempat lain. Ataupun pandangan mata kita ke tempat lain. Kita jangan duduk, ketuk pintu, duduk tunggu depan pintu. Ketuk pintu, bagi salam, dan kita alihkan pandangan kita. Sebab apa? Sebab nak jaga pandangan mata kita. Tiba-tiba yang buka pintu tu bini dia ke, tak pakai tudung ke, mendedah aurat ke, ataupun tiba yang buka pintu nampak ahli keluarga yang tak menutup aurat dengan sempurna, rumah selerak, macam-macam aib yang ada. Sebab itu orang yang tahu adab, dia tidak akan memandang terus ke dalam rumah. Kemudian bila dipelawa masuk ke dalam rumah, mata dia tidak melilau-lilau. Masuk dalam rumah, disuruh duduk di tempat tertentu. Jangan duduk pi belek, pi tengok rumah orang ni, barang hiasan ni, mahal ni, gambar pemandangan apa semua ni. Tidak, kecuali diminta untuk tengok ataupun memohon izin untuk tengok. Itu maksud Luqmanul Hakim. Kalau kamu berada di rumah orang, maka jagalah pandangan. Jaga pandangan. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu, waktu dah masuk, insya-Allah. Kita sambung selepas Ramadan nanti, insya-Allah, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis-hadis yang lain pula. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barakahnya sedikit beberapa potong hadis yang kita baca dan kita ambil manfaat daripadanya, pesanan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah hadis. Wallahu taala a'lam. Kita jumpa lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.